Tak masak. Umur siapa yang bunyi? Apa ni? Dah boleh start ke ni? Boleh dah. Wafu start. Boleh tahu nama Cik? Nama saya Muhammad Safwan bin Abu Bakar. Safwan bin Abu Bakar. Ya, Umur? 34 tahun ni. 34 tahun. Asal dari mana? Asal daripada Pulau Pinang. Anak kelahiran Pulau Pinang lah. Oh, asal Pulau Pinang. Boleh tahu tahap pendidikan tak? Okey. Pendidikan, saya belajar bahagian diploma graphic and design di kolej swasta tempatan. Nak tanya macam mana boleh start bisnes ni? Okey. Bisnes ni bermula daripada tahun 2014. Okey. Sebelum saya mencuburi bidang bisnes ni, saya bekerja sebagai penolong pegawai penyelidik. Maknanya saya kerja dengan government sebelum ni. Bahagian untuk teknologi maklumat dekat sebuah klinik kesihatan Putrajaya. Lepas habis dalam lebih kurang dalam 4 tahun, saya terus fikir apa benda yang saya nak buat selepas ni. Maknanya saya buat satu rundingan dengan saya punya sepupu untuk kami tubuhkan satu bisnes. Tapi pada mulanya bisnes yang kami buat ni bukan habis nasi lemak ayam rempah, kami niaga nasi campur. Nasi campur tu pada 2014. 2014 tu kami bermula secara kecil-kecilan lah. Kedai pun kecil, bisnes pun biasa saja. Sebab yang tu kami nak buat secara pengenalan. Maknanya kami nak belajar daripada bawah. Bukan daripada macam family kami, family business ke apa ke, kami belajar sendiri. Okey, lepas habis pada tahun 2014 tu, 2015 kami cuba belajar bertatih juga sendiri. Kami buka satu benda, kami createkan bisnes apa yang orang kita suka, orang kita nak makan, orang kita nak buat. Kiranya benda tu apa yang kami fikir is nasi lemak. Orang Malaysia suka nasi lemak. Betul? Betul tak? Kan? Orang Malaysia suka nasi lemak kan? Pagi, petang, siang, malam, subuh semua makan nasi lemak. Okey? Dan saya rasa ini adalah peluang terbaik, tapi nasi lemak pun sebenarnya dekat Malaysia ni banyak. Kalau kira-kira balik ratus ribu orang buat nasi lemak. Cuma satu saja perbezaan daripada segi masakan, daripada segi menu, daripada segi kita punya presentation. Okey. Setakat nasi lemak RM1 tu, semua benda yang sama saja. Nasi lemak, telur, ikan bilis, tu pun kalau ada ikan bilis. Kadang-kadang tak ada ikan bilis. Betul? Kan? Silat-silat pun tak ada kan? Okey. Untuk nasi lemak ni sebenarnya paling bagusnya kalau kita buat nasi lemak, kita kena ada full set. Maksud abang, full set tu nasi lemak kena ada telur, nasi, portion nasi, telur, kacang, ikan bilis, timun. Betul? Kan?
Kecuali kalau kita nak tambah set dia, Betul. kita tambahlah ayam ke, sotong ke, apa ke kan. Tapi kalau contohlah kamu pergi beli nasi lemak, tiba-tiba nasi lemak adalah 2-3 ikan bilis, telur bahagi 10, sebiji bahagi 10, tak mana. Kadang-kadang nak marah tak? Kan, kadang-kadang Ya. kita tak puas hati benda tu kan. Okey. Benda ni yang abang belajar. Maknanya dalam proses kita nak buat abang nasi lemak ni pun kita belajar daripada bawah sampai sekarang. Sekarang pun masih dalam proses belajar. Okey. Lepas tu yang paling abang rasa survivalnya abang menjaga abang nasi lemak ni, abang mula daripada menjaga tepi jalan. Abang tak buka kedai. Okey, abang buka kemah, asalnya kemah payung. Tahu kan payung kan? Dia ni payung, angkat, buka, letak. Tu first gambar nanti abang akan send. Semua ada benda tu. Okey. Lepas payung dalam lebih kurang seminggu, abang kata dekat Abang Ridwan, tak boleh lah macam ni sebab hujan tempiah kan. Kita nak menjaga. Lepas tu kami beli payung 10 kali 10 yang bazar duk guna tu kan. Orang nak pakai tepi jalan tu, kita guna payung tu. Okey, bila kita guna payung tu, okey seronoklah sikit kan masa tu kan. Dengan besar, luas, lepas tu kita rasa selesa kan. Okey, tak apa dah, setting. Masa kami setting payung tu, kami progress. Benda apa yang perlu uniknya abang nasi lemak ni dengan benda lain. Okey, kita buatlah benting, kita buat kad, business, kita buat macam preparation, macam bagi lawa sikit, kemas, nampak menarik kan. Contohlah kalau kita tak buat benting ke apa ke, ada orang tahu kita menjaga nasi lemak. Memang orang tahu kita menjaga nasi lemak, tapi nasi lemak apa? Mesti orang main tanya, "Adik ni nasi lemak apa? Adik ni nasi lemak apa?" Takkan hampa 10 kali kan. Orang main tanya apa nak jawab, "Nasi lemak ayam berempah makcik." Kan nak kata lagu tu. Kan? Ni jap kita dah tulis siap-siap dah kan. Kita tulis siap-siap abang nasi lemak ayam berempah. Tapi masa nasi lemak ayam berempah tu pun kita dah ada set biasa pun ada. Kalau makcik tak mau nasi lemak ayam, kita ada nasi lemak biasa. Macam tu lah lebih kurang kan. Ada setengah orang dia tak makan ayam, dia allergi ayam, tapi telur ayam dia makan. Faham maksud abang? Telur ayam dia makan, ayam dia tak makan. Maknanya dia tak allergi pun, dia saja. Tu bukan allergi. Okey. Lo ni macam ni lah. Lepas abang buat benda tu, alhamdulillah dalam masa lebih kurang seminggu tu dia nampak perubahan. Hari yang abang menjaga hari ketiga, keempat tu dah ada seorang India. Abang ingat lagi memori tu abang tak boleh lupa. Seorang India tu dia main dekat abang, dia kata, "Wan, boleh tak saya nak ayam untuk 100 orang makan." Dia buat kenduri kat rumah dia. Tapi 100 orang makan tu, dia nak satu orang ada 3 ketui. Maknanya 300 ketui ayam. Abang kena buat. Okey, alhamdulillah India. Sebab dia kata ayam tu asalnya catering tu dia dah ambil dah dengan orang India. Tapi disebabkan ayam tu yang dia nak, dia mai balik ke abang, dia order dengan abang. Masa tu abang rasa macam amazing lah. Alhamdulillah. Orang kata bukan kaum kita tapi kaum lain yang supportnya abang punya bisnes, dan abang pergi buat dekat rumah dia goreng panas-panas. Kebetulan masa tu yang mai India pula bukan India yang cokia-cokia biasa-biasa ni. Sebab dia duduk dalam komuniti yang abang bagi abang standard dia ada standard. Dia pun seorang yang berkejaya. Alhamdulillah daripada situ abang nasi lemak lagi nampak ada peningkatan. Bukan kalau daripada kaum India saja, lepas tu ada Cina. Melayu kita memang dah ada dah. Kita ni memang tak payah nak cerita lah bahasa Melayu ke apa kan. Tapi kita nak dapatkan persepsi daripada segi kaum. Sebab tak semua Cina ke India akan makan nasi lemak orang kita sebenarnya. Okay. Tapi disebabkan ada benda yang kita buat tak tahu lah daripada segi anugerah Tuhan bagi, kita buat ayam frozen ke, ayam abang nasi lemak ni kan yang membuatkan fenomena masa tu. Alhamdulillah
daripada suku Pelah dan dinaikkan sebagai satu Pelah, lepas tu abang naikkan daripada 2 Pelah. Bayangkan meniaga tepi jalan, nasi 2 Pelah nasi yang besar tu. Okey. Masa tu seronoklah kita berniaga kan, masa tu tak ada lah nak kata hujan ke apa lagi, mungkin bukan musim terhujung kot. Masa tu dalam abang berniaga, seingat abang bulan 6. Okey, masuk bulan 10, masa tu dah mai dah musim terhujung. Abang ingat lagi, hujan ada hari tu lebat, kamu boleh bayangkan dah lebat dengan banjir, longkang tersumbat. Abang pernah berniaga ayak serat lutut. Sama paras dengan lutut. Tapi abang mesti berniaga. Masa tu abang ingat lagi, seorang pengarah farmer, dia main kat abang, dia kata, saya suka kamu punya attitude. Maknanya hujan, panas, kamu tetap bersabar dan berniaga. Ada satu hari tu pengarah farmer tu jemput abang pergi farmer untuk present abang punya bisnes. Dia nak bagi satu lori kita bagi lori pickup. Lori pickup tu maknanya kita berniaga atas tu. Tahu kan food truck kan? Food truck, dia nak try bagi food truck. Tapi memandangkan abang dengan abang Ridwan, kami ada reason yang kuat. Kami nak macam, biasalah kalau dengan farmer ni, kita kena ikut dia punya prosedur. Okey, contoh lori tu warna hitam, lori tu kepala dia warna merah. Bayangkan kepala dia warna oren. Sorry, warna oren. Abang nak lori tu kepala dia ke, badan dia ke, body dia ke warna hitam. Tapi tak boleh. Maknanya daripada situ abang tak boleh nak pergi lebih jauh lah, sebab nanti memang orang hantar, memang kita tak kisah lori tu lori farmer ke apa ke, tapi kita nak ikut kita punya law juga kan. Tak apa, abang kata tak apalah, nanti next time lah fikir apa semua. Okey, abang buat sampai lebih kurang setahun lebih. Kebetulan masa tu ada rezeki, ada simpanan, abang buat kedai. Kedai tu dekat rumah saja. Okey, pada mulanya dekat rumah ni abang buka kecil-kecilan je, kecil je. Masa tu tak, sebab dah lama sangat kan kita duduk dekat tepi jalan. Sampai satu tahap kita akan fikir sampai bila kita nak berniaga tepi jalan. Faham tak? Dia dibalikkan ayat tu balik. Sampai bila kita nak berniaga tepi jalan? Okey, takkan abang fikir sampai tua aku nak berniaga tepi jalan. Faham tak? Okey, dalam bisnes kena ada perubahan. Bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 5 tahun, bukan hanya 10 tahun. Maknanya nak tengok sukses konsisten bisnes tu dalam tempoh 6 tahun. Untuk bisnes abang tak pernah belajar dengan siapa-siapa pun. Abang dengan Abang Wan hanya bercerita 2 orang saja. Maknanya kami buat apa pun yang berdasarkan pengalaman. Zaman sekarang kita boleh tengok YouTube, betul? Zaman sekarang kita boleh ada Instagram kan. Orang kata benda ni memudahkan bisnes kita sebenarnya. Okey, daripada situ abang kuatkan semangat. Okey, niaga je abang nasi lemak ni dalam kampung. Masa tu fikir satu je, nak jadi apa jadilah, sebab dalam kampung tak ada siapa pun tahu ada kedai pada masa tu. Tapi dengan adanya customer tetap, abang bagi tahu depa, sambil tu abang berniaga juga kat sana Sat, dalam tempoh 6 bulan ataupun 4 bulan macam tu, untuk bagi tahu customer kata abang berniaga dekat dalam kampung. Daripada mulut ke mulut, alhamdulillah sampai sekarang orang kata customer tu banyak menaikkan, orang kata ambil nasi lemak ayam rempah ni. Abang rasa macam satu miracle lah. Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki yang abang tak sangka sebenarnya dalam tempoh 5 tahun ni. 5 tahun berbisnes, 4 tahun setengah dalam membina Abang Nasi Lemak ni, abang rasa satu anugerah lah sebenarnya. Tuhan, sebab abang tak jangka abang akan buat benda ni. Pada asalnya abang hanya staf kerajaan, bekerja orang kata. Tak sangka nak dapat gaji 6 angka ke berapa angka ke, abang tak sangka benda tu. Tapi kalau abang fikir
mungkin ini rezeki. Kan kalau still abang kerja government ke, okey kerja okey, tapi cuma sampai tahap pun bila hampa kerja, nantilah untuk adik-adik kan, kalau hampa kerja sendiri pun hampa tahu macam mana tahap stresnya kerja dengan orang. Walaupun kita kerja government pun, tapi ada stres dia sebenarnya. Kan satgi kadang-kadang bos panggil, kadang-kadang ada tak kena marah, kena ni, kena maki, semua ada. Sama je kalau kita kerja dengan Cina ke apa ke, sama je. Cuma beza dia, bagi abang ilmu satu je, kita berkawan dengan semua, tak kisah Melayu, Cina, India, sebab ini adalah pengalaman kita. Okay. Syukur tak kita duduk kat Malaysia. Malaysia ni dia ada berbilang kaum, cuma daripada segi persepsi tu kita ni terlampau radikal. Radikal tu maksud abang kita fikir benda Cina macam ni, Melayu, India macam ni macam ni. Sebenarnya tak, sebenarnya sama je. Cuma insting kita fikir hati tu baik kan. Kalau hati baik, ikhlas, semua orang jadi elok. Betul tak? Kan? Macam kita lah, tak semuanya orang kita ni elok je. Faham tak? Ada yang satgi mulut macam tu. Kan? Tapi itulah macam dalam apa pun kita buat, hati kena ikhlas sebenarnya. Nah, hati kena ikhlas, buat tu biar betul. Contoh macam abang kata buat benda betul kan. Okey. Contoh hampa buat nasi lemak, kalau contoh dalam gambar tu ada ada telur setengah biji, hampa bubuh setengah biji. Jangan hampa pergi bubuh suku biji. Faham? Tu maksud abang kena betul. Kita menjaga ni lillahi ta'ala. Maknanya apa yang kita buat kena betul. Sama juga macam lepas abang progress buat semua tu, abang buat menu, create menu. Okay. Nasi lemak abang ni, abang fikir kena ada something yang untuk naikkan kita target ambil hati budak-budak. Okay. Hati budak-budak tu maksud abang, budak-budak dia suka makan western, betul tak? Kan? Budak-budak lah suka makan western. Lalu ni kita cari menu killer. Killer western apa? Tak payah banyak. Chicken chop, betul tak? Spaghetti, betul tak? Budak-budak suka makan kan? Okay. Budak-budak suka makan juga benda fries. Okay, fries. Fries tu siapa pun suka. Kalau kita pergi McDonald pun, mesti kita nak fries. Kalau beli burger tak ada fries, tu bukan McDonald. Kan? Macam itulah. Kita rasa kita nak buat benda apa yang menarik. Tak payah banyak. Sebenarnya menu dalam kedai tak payah banyak. Jangan duk ikut orang sampai menu 70 menu. Satgi kan, hampa nak kena beli barang ni. Silap hampa pun biol gitu ya, gelong gitu ya. Faham tak maksud abang? Benda jangan create benda yang banyak, buat benda yang simple asalkan benda tu jalan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita ikut orang. Sebenarnya apa yang kita create ni untuk diri kita sendiri. Kalau kita ikut orang, kita tak ada identity sebenarnya. Kita create, kita duduk, kita buatlah benda-benda yang ni. Sama juga ayam. Okey, sebenarnya macam ni. Kedai makan, kalau makanan sedap, abang contoh lah, makanan sedap, ayam tak sedap, orang tak suka juga. Betul tak? Contohlah adik pergi kedai, abang bagi tahu lah, kedai Datuk Chef Wan, contoh nah. Makan ni presentation cantik ni. Tengok-tengok ayam sirap tak sedap. Contoh. Apa nak marah tak? Kalau makan 500 lah contoh satu set, semua ni 500. Kedai Chef Wan tak ada. Hak 60, RM10 tak ada. Dia sekali set semua 600. 500, 300 kan. Contoh kan. Ayam tu tak sedap. Hampa rasa puas hati apa makan? Tak kan? Sebenarnya untuk kita buat apa pun, kita kena seimbang. Seimbang. Itu maksud abang, seimbang. Kalau makanan sedap, ayam tak sedap, tak jadi juga. Kalau ayam sedap, makanan tak sedap, tak jadi juga.
Nah, okey. Pengalaman ni banyak aja abang daripada segi kesabaran juga. Okey. Kesabaran tu boleh tak Sat? Abang nak buka aircon Sat lah. Panas. Abang buka aircon Sat lah. Abang tutup pintu tu. Gelap sangat kau. Lagi. Betul lah. Try tengok. Gelap tak? Gelap tak boleh? Okey tak? Okey. Gelap Gelap. sikit lah. Gelap Tapi sikit. okey lah. Okey. Okey. Buka. Tak apa. Okey. Right. Tak ada. Tak ada. Ada lagi soalan? Ada ni bawah. Nak tanya dari segi modal tu macam mana? Mula Okey. Daripada segi modal, macam ni. Kami bermula dengan, kalau tak salah abang, dalam RM5,000 masa tu. RM5,000. Okey. RM5,000 ni, RM5,000 ni kami belilah barang-barang perkakas apa semua kan. RM5,000 sebab masa tu barang tak tinggi macam lah. Lah barang tinggi lagi. Okey. Daripada RM5,000 tu sebenarnya macam ni, kalau kita berniaga, kita kena ada simpanan. Yang tu je abang beritahu. Kalau hari ni hampa berniaga boleh RM1,000, jangan nak pergi berhabis RM1,000 pula. Faham? Bila hampa berniaga RM1,000, tak pergi hampa pergi shopping RM1,000, hampa nak simpan apa? Okay? Nah, maksud abang macam ni. Kalau kita berniaga satu je, contoh barang kira dulu semua berapa, anggaran, contoh boleh RM1,000, barang paling banyak pun kita habiskan dalam lebih kurang 400. Nah, lagi 600 tu bukan simpan untuk diri sendiri. Nah, okey, lagi 600 tu kalau ada pekerja, simpan untuk pekerja. Kalau ada orang kata tabung untuk simpanan, simpan untuk tabung. Kok lagi nak renovate kedai ke, nak buat apa ke, lagi nak lagi apa, pek pecah ke, pek bocor ke, faham? Lepas tu kalau ada tabung untuk kok lah nak buka masjid sikit, buhlah sikit. Jangan kita berhabis untuk diri kita sendiri. Okey, last kali tu baru untuk kita. Kita ni, kita kena fikir keutamaan yang depan ni dulu. Yang depan ni dulu. Okey, jangan kita fikir diri kita dulu. Buat tak klik? Macam tadi kan, abang cakap masa tu abang umur 29 lah, 28. Tapi abang rasa masa tu abang dah tua sangat dah. Walaupun 28 kan kita nak bisnes kan. Tapi abang rasa cemburu orang yang umur 19, 18 dah start berniaga. Faham tak? Bila mereka start berniaga, abang rasa cemburunya mereka pula sekarang kan zaman teknologi kan. Mereka boleh gunakan Instagram, mereka boleh gunakan Facebook, mereka gunakan Twitter. Okay, platform tu bukan setakat banyak. Abang rasa macam miracle lah. Miracle anugerah untuk mereka juga. Sebab itu mungkin rezeki kita tak sama kan. Mungkin abang makin dah terlewat. Tapi bagi abang alhamdulillah juga dengan kurniaan rezeki yang Allah bagi ni pun abang rasa bersyukur dah. Tak kisah umur kita berapa pun, janji kita boleh berbakti untuk semua. Maknanya untuk keluarga,
untuk masyarakat, kalau kita bermasyarakat, kalau untuk pelanggan kita, customer, kita kena fikir sebenarnya hidup kita ni, kita tak boleh pentingkan diri. Kalau kita pentingkan diri, maknanya kita ni kita musnahkan diri kita. Kalau kita pentingkan orang ramai, orang ramai sayang kita dan kita pun sayang diri kita sebenarnya. Ya, betul. Sepatutnya kita ni bangun pagi, abang selalu bangun pagi kan, abang suka tengok cermin. Bukan tengok elok muka, dok. Abang tak tengok muka abang elok. Abang bukan gini gitu. Abang kata, abang pegang muka abang. Alhamdulillah, ya Allah. Hari ni kau panjangkan umurku. Okay? Pokoklah abang nak guna untuk apa, ikutlah kan. Terima kasih bagi anugerah yang terindah ni untuk hari ni. Kalau boleh esok pun nak yang terindah juga. Maknanya selagi kita hidup perlu diteruskan sebenarnya. Nah, apa yang kita ada ni hanyalah pinjaman sebenarnya. Bukan untuk selamanya. Yang tu je. Jangan kita fikir kita nak kaya untuk diri kita dah. Bukan. Salah tu sebenarnya. Buat je benda yang terbaik sebenarnya. Tapi yang paling penting tu, jaga family kita dulu. Family kita is peace. Ada lagi soalan? Ada. Okey, saya nak tanya soalan dekat Encik. Ya. Siapakah customer yang Encik target, yang Encik tuju, yang Encik mahukan customer yang Encik target? Okey, macam ni. First customer target is kanak-kanak sebenarnya. Mesti abang rasa macam lucu kan kanak-kanak kan? Betul tak? Betul tak abang cakap? Lucu tak sebenarnya kalau abang pasti abang heran, pasti apa abang nak kanak-kanak? Kan, selalunya orang masuk kedai ni untuk umum kan, untuk makcik-makcik, makcik-makcik bawang, makcik-makcik ni, makcik-makcik ni kan. Contoh kan, macam ni jadi benda tu macam benda tu lucu. Tapi kan abang rasa first abang macam nasi lemak ni ikhlas abang cakap abang macam nak tuju tu kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni nanti dia besar, dia akan ingat Abel. Kau faham? Abel nasi lemak. Bila dia mai, dia nak Abel nasi lemak. Dia akan abad kat mak dia dulu. Dia macam ni. Dia akan psycho mak dia dulu. Hari ni tak mau nasi lemak lain. Hari ni nak makan nasi lemak Abel lah. Okay? Hari ni nak nasi lemak Abel. Macam kita kecil-kecil dululah. Di mana? McDonald. Tak pergi McDonald, KFC. Kan? Dulu tak kata disebut kan KFC. Macam tu lah. Kita nak makan KFC. Hari ni nak makan pun buka puasa. KFC. Walaupun dulu tak ada duit nak beli. Kan? Betul tak? Mak-mak kita dulu bukan gaji banyak, gaji sikit. Tapi nak makan KFC dulu tu sebulan sekali je. Betul tak? Nak rasa ayam KFC tu pun sebulan sekali je. Tapi kan kanak-kanak ni sebenarnya bagusnya kita target dia akan meningkat dewasa. Faham tak maksud abang? Dia akan meningkat dewasa. Daripada dia akan kembangkan untuk anak-anak dan generasi dia. Yang tu yang terbaik. Okay? Kalau kita fokus untuk makcik-makcik ni, kalau makcik-makcik ni tak sedap lah nasi lemak tu. Nasi lemak tu nasi lemak mekjah sedap lagi. Faham maksud abang? Nasi lemak mekjah tu sedap. Nasi lemak tak sedap, nasi lemak Abel tak sedap macam tu. Kan? Sebenarnya cita rasa manusia tak sama. Tapi kanak-kanak dia tak boleh bohong. Faham? Kanak-kanak dia tak boleh bohong. Sebab apa kau tak boleh bohong? Abang lupa nak ambil gambar semalam. Ada budak tu, ada umur 3 tahun. Dia makan nasi lemak Abel, nasi lemak kosong, sebelah camca, sebelah garpu.
Tak tipu hampa. Abang lupa nak ambil je. Tapi ada gamak kat abang, ada gamak dengan family. Sebab mak dia mengandung, daripada mengandung sampai dah umur 3 tahun ni duduk main makan sini. Sebab apa? Anak dia suka. Sebab anak dia suka. Nah, sebab alhamdulillah abang ada customer daripada lepas mengandung sampai keluar, every week akan main makan kat abang. Every week. Contohlah, sebab tu kita nak buat menu pun jangan harga yang macam gila-gila, mahal sangat. Jangan sampai tapi berbaloi juga kalau hangpa makan set sotong, ayam, paru RM21 tu murah lah kan. Kalau hangpa makan set ayam saja, ayam seketui RM21 tu na'uzubillah lah. Na'uzubillah. Tu bukan tu dah. Tu kira makan kelas lah. Lo ni macam ni. Alhamdulillah Tuhan bagi abang macam abang nak benda tu untuk kanak-kanak sebenarnya. Untuk kanak-kanak tahu nasi lemak abang. Masa abang menjaga tepi jalan pun budak-budak ramai main beli dekat walaupun tepi jalan, budak-budak ramai singgah main beli. Nek kayu bersuka ni. Kayu sampai perlu-perlu ni. Nak berapa? Nak 2 abang? Kadang-kadang bagi pakcik. Pakcik pun pakcik lah, abang tak kisah. Kan? Lepas tu ada pula naik balik sekolah agama. Sekolah agama kan naik van. Okay. Dia buka tingkap, mereka semua buka tingkap. Abang! Sampai tengah tu. Maknanya, alhamdulillah, abang tak nyesal guna nama abang. Sebab budak-budak boleh ingat kat otak. Faham? Dia ingat abang nasi lemak. Sebab tu nama pun memainkan peranan dalam kita buka model bisnes. Jangan duk pergi buat benda yang kita rasa syok sendiri. Contoh nama kita Rihanna Beauty. Tak mau. Cari nama elok, cari nama lain sikit. Cari nama macam Nefertini. Nefertini Country Beauty ke apa ke, beauty ke kan. Kan macam Nefertini tu kita tahu tu Fir'aun hak dulu tu nanuk dulu tu. Tapi tak apalah Fir'aun, tapi nama dia nama dia Nefertini, tapi dia punya ni dia perempuan yang cantik. Kan sesuai lah dengan beauty apa nak buka muka ke apa ke, sesuai lah, cari benda-benda yang sesuai dengan nama pun, jangan benda yang syok sendiri sebenarnya. Dekat Malaysia pun dah banyak dah orang buat bisnes produk, bisnes fast food. Contoh macam artis kan suka buat macam koko lah. Kalau setengah artis suka buat muka lah apalah kan. Benda tu boleh buat tapi modal dia tinggi. Abang belajar modal dia sangat tinggi. Dan kita kena banyak pakai duit. Okay. Apa hari-hari apa beli ke? Mulut merah. Hari-hari beli mulut merah. Tak Hari-hari apa beli mulut merah? Tak kan? 3 bulan sekali baru beli kan? Kan? 3 bulan baru beli kan? Takkan apa nak tunggu customer dia 3 bulan baru nak jumpa apa pula? Dia sebab tu abang bagi tahu siap-siap. Apa nak buat produk ni memang barang ni murah. Ni abang belajar juga ni. Okey. Gincu pun duk beli gincu pun duk beli hak yang Sabella tu kan. Maaf ya, iklan. Biasalah iklan. Bayar. Aduh.
Hello? 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 Mana dekat apa ni? Dah lain-lain sikit so. Takut saya tak dengar, tak dengar pula. Hello? Okay. Slow sikit. Ini slow sikit. Okay, nak tanya soalan lagi. Berapa ramaikah pekerja yang Encik ada, abang ada? Yang berapa ramai pekerja setakat ni? Mula-mula start berapa? Okey. Pada mulanya abang abang mula-mula kami buat 2 orang saja. Okey. Abang dengan abang Wan buat 2 orang saja. Lepas tu kebetulan lagi 3-4 bulan lepas tu anak nakal abang baru habis SPM. Okey. Lepas dia habis SPM, dia pun tanya abang, abang nak dia panggil Pak Su, dia panggil Mat. Mat, nak kerja boleh tak? Abang pun kata, okey, tak apa, boleh kerja, mainlah kerja. Masa tu ingat lagi dia kerja dia kupai telur, potong telur, kupai telur, potong telur, kupai telur, potong telur. Okey. Masa tu abang ingat abang bagi gaji dia RM15 je. Okey. Lo ni alhamdulillah gaji dia dah lebih kurang dalam 2,000 lebih abang bagi. Setelah 3 tahun setengah dia kerja, 3 tahun setengah. Okey, kalau abang hampa kerja government pun boleh tentu abang dapat gaji ingat tu. Betul tak? Lepas tu, lo ni pekerja abang seramai 9 orang. 9 orang. 9 orang, ada lagi 4 orang part time. Azana, tunggu sana. Aku try tengok yang contoh tu kan, contoh target lagi kan. Kod dalam tu bisa tu boleh. Jangan kod. Tak, itu kan nak bawa ambil lighting. Ada ya? Dengar. Dengar. Kita dah dapat berapa point lah? Banyak. Macam point aku dah cukup lah point aku. Point B dah cukup lah B. B.
Kan yang kerja tu dah cari kan. Jadi Ha? kerana kerja tadi ada kerja kan ada. Tapi dekat D pula. Okey, okey. Tak apa. Ni lah Abang Ridwan ni. Gelak. Kami try dah tadi. Boleh? Ni baru clear flawless muka. Sana. Kami ada lighting. Tu dia bawa dah wire tu. Ni dah ada kan. Jangan telefon voltage kan. Dia dekat situ kan. Apa tu? Dulu masa dia tak nasi ada yang kecil. Lalu je. Sekarang apa mana? Dekat GMK. Dia ada 3 campus. Bukan sekali. Lagi 2 Balsuk dengan Jurong. Balsuk besar. Okay, Balsuk betul. Ni? Betul ni? Ada, baru cerah. Tak. Cerah sikit. Flawless sikit. Ni bawa seti lampu. Okey. Okay. Kalau masih dalam misi apa orang Oh, dulu abang. dalam misi apa? Apa buat lah? Okey. Macam ni. Iklannya abang cakap, abang banyak belajar bisnes ni daripada abang juga sebenarnya. Kita nak jadikan role model tu sebenarnya banyak dalam bidang bisnes ni. Tapi kadang-kadang bukan luck ataupun rezeki kita akan sama dengan dia. Sebab tu abang kata, kita kena jadi diri kita sendiri. Kalau kita jadi diri orang lain, kita nak ikut cara macam dia, kita tak akan boleh jadi sama dengan dia. Betul tak? Betul tak semua? Kan? Kalau kita nak buat bisnes, kita tak akan sama dengan dia. Okay? Abang sebenarnya dengan Abang Wan selalu bersembang, bercerita. Kadang-kadang duduk minum kopi. Kami tak ada lah minum Starbucks hebat-hebat tu. Ada minum, tapi kami lebih suka duduk warung. Warung tu kedai-kedai biasa je. Kadang-kadang kami balik Kelantan, kami suka pergi kedai hak buruk-buruk. Kalau tidak, tanya orang Kelantan. Kedai buruk-buruk sedap kan? Betul tak? Kan? Ya. Kedai walaupun kedai tu tengok luar macam biasa tapi masuk dalam makan, ya Allah sedap doa. Sedap doa. Abang suka. Abang rasa macam, abang suka balik Kelantan sebab abang rasa, abang walaupun abang orang sini bukan orang Kelantan tapi abang suka makanan Kelantan. Ikhlas abang cakap. Kadang-kadang orang cakap, makanan Kelantan ni manis lah kan, manis lah. Padahal mereka silap, mereka pergi kedai banyak gula. Naknya banyak je kedai Kelantan tu tak ada gula sangat pun, betul tak?
Setuju tak? Kan, kata kedai mana sedap, kedai mana tak sedap. Kan, mungkin orang yang kata tu, dia silap pergi kedai. Dia tak tahu kedai makan. Nah, okay. Abang kata, abang suka, abang jadikan Abang Wan sebagai role model, bukan apa, sebab macam ni. Dalam bisnes, kita kena ada identiti macam abang kata tadi. Lepas tu kita kena standby kita punya emosi. Dan bisnes sebenarnya kita tak boleh kecap untuk seorang diri. Kita kena cari pasangan sebenarnya. Paling bagus dalam bisnes adalah pasangan. Tapi bukan pasangan laki bini ke apa ke, tu lain lah kan. Laki bini lain. Tapi kalau ada kawan yang boleh motivated kita dan boleh bawa kita join the business, tu kira alhamdulillah. Tapi bukan kawan makan kawan. Faham maksud abang? Bukan kawan makan kawan. Cari kawan yang boleh duduk sama tinggi, orang kata susah senang sama-sama, ada apa bercerita, ada apa kongsi, bukan berselindung, maksud abang. Nah, abang ada seorang kawan tu kawan daripada sekolah rendah lagi, tapi lain-lain dia buat kat abang macam-macam sampai kita rasa macam apa yang kita buat salah dengan dia sampai dia buat kat kita macam ni. Tapi tak apa, Tuhan tu maha adil. Dia ada dan dia mendengar doa kita sebenarnya. Nah, it's real, kalau kita bercakap dengan Allah, kita bercerita dengan Allah pun, Allah akan dengar apa isi hati kita. Nah, okay. Okay. Macam ni. Dibalikkan soalan bisnes, family business, mak abang dia ada kedai makan dekat Batuas tu kiranya kita panggil Penang Central sekarang. Okay, tahu kan Penang Central, stesen bas yang terkini dekat Penang. Okay, dulu mak abang menjaga kat situ. Sebelum abang lahir pun memang mak abang adalah kita panggil bisnes. Tapi bisnes mak abang. Maksudnya abang lari konsep. Mak abang konsep dia nasi campur. Abang nasi lemak ayam berempah. Maknanya dia dah lari daripada konsep. Okey. Pengalaman abang alhamdulillah diberi pengalaman juga dengan mak dalam orang kata bisnes daripada kecil lagi. Maknanya kita wujudnya benda tu dengan kita dengan orang sekeliling pun, peniaga-peniaga, pengalaman mak juga. Alhamdulillah, mak abang juga ajak macam mana kita nak bersabar. Bisnes ni kena banyak sabar. Dia banyak bagilah peringatan kat kita. Bisnes ni kena banyak sabar, ada dugaan, banyak ni renah manusia semua bla 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 semua dia kata. Okay, kita pun dengar. Sakit hati dalam diri kita macam mana pun, apa yang orang kata kita diam ya. Tapi sampai satu tahap kalau tak boleh juga baru kita berkata. Maknanya kita tak boleh macam contohlah kalau customer tu mai tak ada load lain ke kan, hari tu mai kan dia ingat load tu je kan, tak ada load lain ke, alhamdulillah ada juga load daripada tak ada load kan, bubu tu je kan, alhamdulillah ada juga load daripada tak ada load kan. Okay, jangan kata banyak kata hang ni pasal apa tak hidup keling dengan dia. Nah, banyak sabar sebenarnya. Kalau ada kita boleh bagi kita pun kita bagi terus. Lepas tu lagi satu abang nak beritahu, selama abang pergi mana pun, belajar pun, hari minggu abang mesti akan tolong mak abang kat kedai. Tu dah dapat. Abang akan tolong mak abang kat kedai buat ni lah. Abang akan buat, abang akan jaga kira-kira, pergi kaunter, kadang-kadang pergi kira kat customer, belajar kira-kira dulu. Belajar kira-kira, abang buatlah semua benda yang boleh bagi kita ilmu sebenarnya benda tu. Tapi bezanya dengan nasi lemak ni memang, apa yang abang buat lah ni memang beza 100% lah. Dulu abang kena standby A sampai Z, contoh,
ialah ada nasi lauk kan, kena cari ikan, kena cari ayam, kena cari daging, kena cari sayur, kena cari ini, kena cari ini, kena cari ini, kena cari ini kan. Sampai kadang-kadang penuh tangan. Penuh tangan. Kalau nasi campur ni penuh tangan, jenuh kira. Tapi kalau macam nasi lemak ni kita tak payah kira sangat pun. 5 jari pun dah cukup dah. Timun, telur, kacang ni yang tu je kan. Tak banyak pun. Sebab tu nak buat benda apa pun, apa yang kita belajar dan pengalaman, ada dasar atas pengalaman kita juga sebenarnya. Memang Mok ada bisnes tapi abang tak sambung legasi dia. Abang tak sambung pun legasi untuk buat nasi campur juga. Yang tu je lah. Tapi alhamdulillah Mok abang sendiri, walaupun Mok menyaga dah 30 tahun, memang sikit dah, tapi tak hampa menjaga 5 tahun, Tuhan bagi rezeki hampa. Faham benda tu? Alhamdulillah, lo ni pun Tuhan bagi rezeki. Abang dulu tak sangka abang nak boleh pakai kereta Alphard ke kan. Abang tak sangka. Betul-betul abang tak sangka. Abang tak sangka nak boleh pakai kereta yang harga dia ratus-ratus ribu. 300 ribu tu memang abang tak sangka nak pakai. Tapi nikmat Tuhan bagi rezeki tu abang boleh pakai. Alhamdulillah. Berkatnya kita jaga mak kita, kita jaga ayah kita, kita jaga keluarga kita, berkatnya. Betul, berkat tu sebenarnya satu lagi nak bagi kita adik-adik, berkat tu maknanya payah nak dapat. Buatlah baik dengan family kita lepas ni. Buat baik dengan ayah kita, mak kita semua. Waalaikumsalam. Ni Tok balik dah, Tok balik dah. Mai Tok, masuk makan Tok. Ni lah mak abang. Ni. Masuk. Ni lah mak abang ni. Apa student UMP pada UMP. Tu. Abang sikit. Terima kasih. Please. Okay. Buat research. Okay. Okay, itulah mak abang. Dia dah menjaga 33 tahun dekat Penang Central. Okay. Lai, I 30 tahun. Lai dia menjaga 2016. 2016 tu last lah. Lepas tahun tu ayah abang meninggal. Kiranya elok-elok dia habis tu, tak lama tu lepas tu ayah abang meninggal. Tapi masa ayah abang meninggal tu memang nak ambil masa, kita nak ambil semangat balik. Lama jugalah dalam 6 bulan. Sebenarnya perginya orang yang kita sayang ni, sakit dia tu sampai kita rasa kita tak reda benda tu. Tapi kita terpaksa reda sebab benda tu masa kita akan berjalan sebenarnya. Masa kita akan berjalan, kita pun tak tahu, kita pun bila nak dijemput sebenarnya. Kita belajar benda-benda macam tu. Sebab tu abang kata, selagi kita hidup, baik je dengan semua orang. Walaupun orang tak suka kita, tapi kita suka orang. Yang tu je abang bagi tahu hampa. Siapa tak suka hampa pun tak apa. Janji Allah sayang kita. Yang tu je. Okay, ada lebih? Aku mula. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil abang boleh Boleh. Bahasa abang tak apa. Panggil adik pun boleh. Okay, soalan first nak tanya. Apa yang jadi motivasi utama abang untuk mulakan perniagaan? Okay. Motivasi pertama untuk mulakan perniagaan, yalah kan yang kita tahu sebenarnya kalau orang bisnes ni boleh pakai rumah besar, boleh duduk rumah besar, boleh pakai kereta mewah, kan? Kan betul tak abang cakap ni? Betul. Kan? Takkan kita duduk, contoh kerja kerani kerajaan, kita nak duduk rumah banglo. Betul tak? Bukan abang nak kata benda tu, tapi takkan mungkin hajat kita tak tercapai kalau kita kerja kerani nak duduk rumah banglo. Sebab kita tak motivated untuk diri kita tu untuk nak lebih dan lebih dan lebih. Kan? Tapi ada juga kerani duduk rumah banglo sebab dia kahwin dengan DO.
dia kahwin dengan orang kaya. Kan, yang tu lain cerita dia. Nah, tapi abang rasa dalam diri abang nak buat benda yang challenge. Nak challenge diri abang untuk lebih baik sebenarnya untuk keluarga, untuk diri abang dan untuk keluarga. Sebab abang fikir masa abang kerja dengan government tu, sampai bila aku nak kerja macam ni, gaji aku macam ni. Tu je. Yang lain tu abang tak fikir sangat sebab abang rasa masa tu umur abang masa tu dah 26, 27 dah kan. Sampai bila nak gaji macam ni? Kalau contoh aku pencen pun gaji aku lebih kurang 4,000 kan, 4,000 lebih. Lepas tu tolak pencen tinggal lah 2,000 kan, mana nak cukup 2,000 kan. Lepas tu nak sambung belajar, tak mau dah, malas dah nak sambung belajar. Tengok muka kawan ni, tengok muka kawan ni, tak mau dah. Masa tu duk fikir kan, banyak kan lagi hak ni tak kena. Seronok belajar, memang seronok kita jumpa kawan-kawan semua, memang seronok. Tapi kan sampai tahap tu kata, masa tu kan fikir macam ni tau. Abang fikir, abang ada baca Syed Bukhari. Abang ada baca jurnal Syed Bukhari. Ada satu hari tu abang baca Syed Bukhari ni dia tak belajar tinggi pun, SPM pun tak habis pun semua kan, tapi dia kaya. Abang fikir macam tu, faham tak? Abang fikir, pasal apa dia tak habis SPM tapi dia kaya? Mungkin memang rezeki dia, tapi kan dia mesti ada usaha. Kalau tak ada usaha, tu bukan rezeki dia. Dia takkan jadi kaya. Betul tak? Kan? Abang kata tu. Masa tu kan abang fikir kan, dia tak payah belajar tinggi-tinggi. Aku tak ada SPM pun boleh jadi kaya. Tapi kalau hari duduk rumah, duduk tidur je, tak jadi apa juga. Tapi Syed Bukhari ni, dia sambil dia bekerja, dia ada untuk masyarakat. Sambil dia bekerja untuk masyarakat, mungkin dia dari situ rezeki dia murah dan jadi bilion. Kan? Walaupun dia mula daripada beras kecil-kecil, kedai runcit sikit-sikit. Lo ni tengok, siapa sangka seorang yang anak jati Kedah, orang kampung, tapi dia jadi jutawan dan hartawan yang orang kata dah banyak dah berbakti untuk masyarakat. Bukan setakat satu masjid, berpuluh masjid dia bina. Alhamdulillah, abang paling suka dan abang anggap dia adalah the first idola lah. Alhamdulillah, the first idola. The first idola tu daripada segi cara dia memulakan kerjaya. Kerjaya tu daripada dia muda, dia tak habis belajar tu sampailah dia still humble. Very humble person. Alhamdulillah, abang rasa macam betulnya kita ada orang macam ni kat Malaysia. Dah berapa ni? Ada lagi soalan? Dah. Kalau macam matlamat yang abang dah tetapkan masa abang nak mula berniaga, macam mana? Okey. Kalau matlamat abang sebenarnya abang nak kembangkan abang nasi lemak ni bukan setakat di Penang. Abang sebenarnya abang nak masuk Kelantan sebenarnya. Abang teringin nak masuk kat Kelantan tapi tak ada orang nak jaga kedai kat sana. Kan? Berapa nak jaga ke? Nak jaga ke kedai kat sana? Abang nak buka? Kalau nak abang. Nanti kita fikir gaji. Kelantan tu kat mana? Kalau boleh abang nak dekat Wakar Cik Yeh ke, abang nak dekat Kota Baru sendiri ke, kat Pekan. Sebab abang suka orang Kelantan ni, dia suka makan malam. Kan? Makan malam bagi subuh pun tak apa. Okey, orang Kelantan ni sebenarnya dia suka makan. Bab duit dia tak kira, dia suka makan. Kan? Dia makan pula bukan makan sikit, dia makan banyak-banyak. Kan? Kalau seorang dua lauk. Betul? Kan? Setuju? Abang perhati benda tu.
Okey. Abang memang ada hasrat memang nak buka kat Kelantan, tapi itulah tak adanya pengangkutan yang boleh abang pergi setiap hari. Maknanya kapal terbang ada, tapi kapal terbang tak ada everyone can fly, tak ada. Asia tak ada pergi Kelantan. Tapi hak baru ni ada buka route dah, insya-Allah. Tapi dah COVID pula kan. Kan elok-elok buka COVID kan, siapa nak pergi? Mana boleh naik kapal terbang, duduk dalam airport dah kena tahan tengah jalan dah. Kan tak boleh. Dia ni macam ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa memang abang nak buka kat Kelantan the first kalau outlet abang memang nak buka kat sana. Abang rasa macam lepas Kelantan abang rasa abang nak buka kat KL Shah Alam. InsyaAllah Shah Alam. Sebab abang ada kawan kat Shah Alam, dia dah siap cari kedai semua, dia nak buka kat Shah Alam. Tapi abang tak boleh nak tinggalkan mak abang sebenarnya. Sebab abang ada mak yang perlu mak abang jaga. Sebab tu bagi abang memang anugerah yang Allah bagi, tak ada kita nak cari dah lepas ni. Kan? Selagi ada mak abang tak boleh nak pergi jauh sangat. Maknanya abang kena balik, kena fast. Maknanya abang pergi hari ni, lagi abang balik. Bukan abang tak boleh tinggal lama, kita takut kadang-kadang mana nak tahu ada waktu kita duduk sama dengan dia, kita boleh jumpa dia. Andai kata kita pergi sana, ada hari tu Tuhan dah letak dia, kita tak jumpa dia, kita akan menyesal. Faham tak maksud abang? Yang tu yang membuatkan abang rasa takut sebenarnya. Okay. Abang tinggal tak? Ada tak? Abang ada family, ada adik-beradik, 3 orang, kami 3 orang. Dan abang ada family ayah abang kahwin 2, abang ada adik-beradik tiri. Tapi adik-beradik lah, abang tak panggil tiri-tiri ni, tak ada. Lebih kurang dalam, semua kami 9 orang, sana 6 orang. Mak abang kami 3 orang. Abang yang bongsu, tapi walaupun bongsu, abang yang banyak jaga mak lah. Daripada segi family, abang yang banyak jaga. Sebab yang lain kan dah berkahwin, jadinya mereka ada dengan keluarga. Susah, bila dah kahwin ni, nak jaga, nak lebih masa dengan mak pun susah sikit. Mereka boleh, tapi kesuntukan masa dengan pekerjaan, dengan family, jadinya suntuk. Kalau mai pun hari minggu jumpa makan sekali, gitu je. Still jumpa, still bersama, tapi tak boleh nak bersama selalu. Sebenarnya abang je akan setiap hari dengan mak. Okay. Lepas tu abang ada cadangan nak buka dekat Sunway Carnival Mall, insya-Allah, ataupun Sogo Penang. Sogo Penang akan buka dekat Pasifik. InsyaAllah abang nak buka outlet abang nasi lemak ayam rempah. Tapi stay dalam perancangan, insyaAllah kami akan daripada segi SOP, daripada segi kita punya barang-barang apa semua, kita kena ada standard SOP dia. Sebab bila kita masuk dalam, kita nak buat franchise ke, nak buat apa ke, kita kena ada SOP yang betul. Kalau tak ada SOP yang betul, bisnes tu akan lingkup sebenarnya. Sebab abang tak mau nanti orang akan kata bila makan dekat Sogo, tak sedap lah nasi lemak abang ni, pasal apa dekat buat payah sedap. Betul tak? Kan? Abang tak mau, abang nak rasa dia biar sama saja sedap. Apa pergi corok Tok Kun pun sedap. Contoh kan? Abang nak macam tu. Kalau contoh makan kat Kelantan, sama macam kat sini. Abang tak mau kat sini yang sedap, sana tak sedap. Tu yang abang kalau boleh nak buat benda tu biar elok, biar jadi tu semua cantik. Tak mau lagi pasal satu branch lain yang jadi masalah. Okay. Ada lagi soalan? Ada. Okay. Kalau sumber yang ada sejak abang mula nego. Macam mana sumber? Oh, okay. Lepas abang menjaga beberapa bulan 4 bulan, ada satu customer ni dia kerja bank simpanan nasional, BSN. Tapi kakak tu pun lepas kot baru meninggal, umur dia tak panjang dah sebab dia kena kanser. Okay. Customer tu hari-hari main beli kat abang. Sampai satu hari tu dia kata, adik nak buat pinjaman tak dengan kau? Dengan BSN, bukan dengan dia lah kan, dengan BSN. Dia kata, ni untuk IKS. Dia kata, bagus kalau ambil pinjaman ni. Nak.
kalau 10,000 banyak ni, 20,000 banyak ni, 30,000 banyak ni. Okey, abang pun tak buat banyak, abang buat pun 20,000 je masa tu. Sebulan kalau tak salah dalam 300 5 tahun. 300 okey lah kan, tak mahal kan, sebab abang fikir macam ni, ada orang kata kalau boleh kita berniaga, kita pakai duit kita sendiri. Jangan kita buat pinjaman. Sebab pinjaman ni dia kan ada unsur-unsur dia kan, tapi kita tak boleh juga ikut benda-benda yang macam yang boleh matikan bisnes kita juga. Maksud abang, pinjaman tu kita ambil je untuk kita buat simpan. Kut-kut terkejut terkempak kan. Andai kata satgi tengok-tengok ada hari ni bulan ni 10,000 je. Pasal apa 10,000 selalu 30,000 kan. Contoh nak cover hak mana patut, hak tu lah kita nak pakai duit tu. Cerita dia pinjaman ni kita ambil untuk kita buat untuk emergency case. Emergency case tu andai kata bulan tu tak cukup cover ke apa ke, yang tu je kita pakai. Tapi bulan depan kita cover lah balik duit hak tu. Yang tu je lah. Tak ada apa pun. Daripada segi hak lain semua kewangan, alhamdulillah abang tak pernah pun minta pi naik marah, pi naik tekun, pi naik mana, abang tak pernah minta. Bukan abang tak mau minta, tapi kan ikhlas abang cakap lah kat sini lah, tak apalah apa nak masuk kat YouTube pun boleh kan. Okay, macam ni abang pernah pergi minta, tapi kita jadi macam meraih simpati, faham? Meraih simpati tu kita jadi macam peminta sedekah. Orang layan kita ni macam sampah. Ikhlas abang cakap. Abang cukup pantang. Kita ni niaga. Dah hampa kata tabung tu kami buka tabung untuk peniaga-peniaga Malaysia. Sila datang ke kami punya booth-booth yang berhampiran kan. Lepas tu PPP terus sembang elok-elok apa semua ni, sembang elok ni. Nanti pinjaman tu dah habis, tak ada, habis dah. Nanti mai bulan depan pula nah. Bulan depan kita pergi pula. Dia kata bulan depan. Dah sampai bulan depan dia kata kat kita, adik, pinjaman tu tak keluar dah. Kurang hajak. Dia kata tak keluar dah pinjaman tu. Aku leis. Kan kita ni dah siap dah ni proposal ni. Proposal 1, 2, 3, 4, 5, 10 keping. Kita siap dah. Tapi memang dia tak bagi kat kita. Rupanya kuncu dan keturunannya telah dapat. Okay. Sebenarnya hampa kalau kerja jangan duk buat bagi kat keturunan hampa je nah. Orang lain pun nak makan juga. Bukan hampa seorang, keturunan hampa yang nak bisnes. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Dalam banyak-banyak tu kalau boleh buatlah pinjaman dekat swasta pun tak apa, Maybank ke apa ke, kalau ada dia bagi ambil. Kalau kita nak harap marah tekun apa dia SME lah apalah boleh buat, tapi hampa kena sabar kan, hampa kena sabar ni tipis lagi. Astagfirullah. Jadi macam tu. Takut lagi hampa macam ni. Ini ya. Okay. Ada apa lagi? Okay. Sebelum abang mula berniaga kan, abang ada guna tak macam media sosial untuk promote bisnes abang, pakai flyers ke ataupun Instagram ke, Facebook ke macam tu? Okay. Alhamdulillah soalan yang bagus. Sebenarnya masa abang mula-mula niaga tu memang abang dah buat flyer, abang buat name card, abang tak ada beli Facebook pun semua. Tapi kebetulan rezeki abang dan abang Wan, kami niaga abang nasi lemak ni mulut ke mulut. Alhamdulillah mulut ke mulut. Maknanya bukan comolot dah, bukan. Mulut ke mulut ni maksudnya senah bagi tahu beda nasi kakak tu depan tu sedap lagu tu lah apa esok hampa pergi lah beli pula dia tu. Lepas tu Bedah pun abang pula dekat Temah kan. Temah tu pun anak-beranak dia pergi beli juga. Lepas Temah loncah pun pergi beli pula. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Alhamdulillah mulut ke mulut. Lepas dalam 2-3 bulan
abang tak sangka masa tu dekat sini, dekat Penang kini, apa tahu kot Penang kini kan. Penang kini dia ada ambil abang punya gambar ke telah mana alok tadi dia pernah main beli ke, dia pun viral abang punya nasi lemak kan. Masa dia viral nasi lemak tu, tolong cara abang punya kedai, orang beratuk macam ni. Kan, tak pernah beratuk macam ni, bersusun. Lepas tu kan abang sampai nak goreng macam tu. Abang ingat lagi abang nak goreng kan. Apa gila apa ingat senang nak goreng ayam dengan panai peluh cerah. Ni tak masuk kat ni dukungan belakang ni. Tak betul. Panas. Tapi nak ceritanya kat hampa pengalaman tu yang syok. Ya, orang ramai seronok, orang tengok, orang lalu tepi jalan tu ramainya orang. Masa tu orang kata lepok ni belah saka ke apa, ramai kan jaga tepi jalan pun ramai kan. Orang tak ada makcik kami tak bela-bela apa ni, zaman-zaman lah orang tak buat benda macam ni. Kalau orang nak dengki dengan kami ada, kami tak buat benda macam ni. Zaman lah memang macam ni je. Kebetulan rezeki viral dekat Penang kini. Alhamdulillah daripada Penang kini tu customer ada yang ni. Tapi cuma satu je, benda viral ni sebenarnya hampa kena tahan dari segi mindset. Telinga hampa ni kena tebal. Kalau tembok rumah ni tak tebal lagi, apa kena bagi tu tembok penjara tebal lagi. Tebal lagi. Sebab ada je orang takkan puas hati dengan hampa. Sebab the media sosial akan buat hampa dalam masalah mental ataupun tak. Faham? Mental tu maknanya kalau hampa tak tahan kan, hampa rasa macam fed up, tak mau buat kerja dah. Tapi kalau hampa boleh tahan, boleh kebal, sampai sekarang hampa boleh survive. Okay. Sebab masa tu ada orang kata, kami pergi beli 2 bungkus lambat. Lepas tu ada yang mai, kami mai tapi habis. Tak apa, habis dah. Kami mai tapi habis. Meluat nak pergi beli kat situ. Ada, betul pun hak makcik Kiah ni pun baca, dia ni lembab buat kerja apa semua, tak mau mai. Pasal kawan ni tulis lah. Contoh kawan ni tulis, dia ni lambat apa semua, nasi ayam nak ketunggu, pasal kawan ni tulis, kawan ni tak mau mai habis semua. Itu yang masalah dia sebenarnya. Masalahnya makcik Kiah ni punya pasal, orang lain terpalit sekali. Macam tu. Tapi alhamdulillah mana yang biasa makan, biasa ni sampai sekarang alhamdulillah mereka dah tahu dah. Baru ni pun abang ada dekat Facebook. Tapi Facebook kita kena, kan sekarang kan ada apps dia kan, ada untuk kita beli untuk promo apa semua, ambil benda tu sebagai inisiatif juga. Jangan kita biar benda tu ni. Tapi kalau hampa rasa hampa kaya, hampa belilah RM4,000 ni kan, satu Malaysia boleh tengok. Tapi kalau kita rasa macam tak maulah di Malaysia COVID ni kan, kita ambil RM20 kan, RM20 je pun. RM50, RM20, tak payah banyak-banyak. Okay. Lepas tu kalau Instagram abang okey juga, kita link dengan Instagram sebenarnya. Facebook dia boleh link dengan Instagram. Buat je benda-benda macam ni, insya-Allah dia boleh ni. Tapi kalau abang setakat lo dia macam ramai sat ya. Lepas tu dia slow balik. Ramai sat dia slow balik. Tapi dia slow pun dia ada customer tetap lah yang main ni, customer tetap. Kita benda sedap, kalau kita buat sedap, insya-Allah orang cari. Itu ya abang pesan. Lagi ada lagi? Serius dalam bisnes? Serius tu memang kena serius jadi. Sebab masuk abang serius tu, kalau kita tak serius, benda tu takkan buat kita kentang sampai sekarang. Sebab abang rasa serius tu perlu ada. Sebab kita dah buang modal, kita dah buang tenaga, kita dah buang benda ni kan. Ada orang bisnes buat juga tapi dia tak jadi, bukan rezeki dia. Ada yang buat 2 tahun, lepas tu dia down, dia tak buat, dia tinggal benda tu. Bisnes ni dia jangan down. Kalau kita down, kita tak ada apa dalam hidup. Maksudnya kita buat je selagi ada penerimaan, ada orang nak makan, kita buat. Ada orang suka, ada orang tak suka, biar mereka. InsyaAllah yang mana suka, yang mana tak suka pun tak apalah, kita reda je lah. Lagi?
Risiko lah. Okey. Masa mula-mula abang buat risiko, masa tu abang menjaga tepi jalan dan ni lah biasalah kan MPSP main check, kesihatan main check kan. Kita kan kena ada cucuk typhoid kan. Okey. Sebenarnya bagus juga benda tu kita belajar. Mereka main tegur kita adik ATP cucuk, ada ada kad bisnes apa untuk perniagaan ke apa ke. Bagus sebenarnya macam tu. Okey. Lepas tu abang pun dekat kedai pun sama, cuma kadang-kadang pekerja je lah. Pekerja tu kadang-kadang ada yang silih ganti kan. Kali ni kita cucuk, esok berhenti. Ada juga aku tu. Kan, kali ni cucuk, esok berhenti. Kali ni cucuk, esok berhenti. Banyak orang cantik kan. Ingat cucuk tu free. Kan. Tapi abang tak ambil mudah benda tu. Tak kisahlah. Biasalah kadang-kadang Tuhan temu orang ni, esok dia temu dengan orang lain. Betul tak? Kan. Ini adalah aturan dia. Abang tak kisah. Kalau masuk berhenti kerja tu biasa. Tapi setakat kerja dengan abang, alhamdulillah ada yang dah 3 tahun setengah ke 4 tahun, ada yang dah 3 tahun, ada yang 2 tahun, lama. Yang kerja dengan abang alhamdulillah semua lama. Dan risiko daripada segi pekerja pun ada sebenarnya. Ada yang pekerja, ada yang dia main sehari, besok berhenti. Ada yang main seminggu, esok berhenti. Kita nak cari pekerja tu amat susah sebenarnya. Sebenarnya pekerja yang boleh cara kerja kita tu memang susah dan memang payah. Maknanya okey, apa dia bekerja, dia kerja sebulan. Takkan benda yang sama pun nak ulang dengan dia. Leman, hang potong timun tu macam ni, bukan bulat-bulat. Takkan hari-hari hang pun nak abang benda yang sama. Penat tak kalau nak abang benda yang sama? Kan, penat kan, benda hari kita ulang, lelah kita pun jadi gila biol tu. Now, benda ni macam ni. Pekerja kita tengok juga, kalau rasa dia ni tak boleh sangat, kita letak bahagian ni. Kalau rasa ni tak boleh sangat, kita letak bahagian ni. Dan kita ni dia terus, kalau dia selagi nak kerja, dia kerja. Sebenarnya pekerja pun kita kena tengok juga. Tapi macam abang, alhamdulillah, abang pekerja abang semua yang kalau buat solat, alhamdulillah memang masuk solat. Abang suka yang tu sebenarnya. Yang tak solat abang ada tegur, tapi ikutlah, kalau nak solat, tak solat pun dia lah, esok kubur masing-masing ikut dia lah kan. Tapi kita sebagai Islam, kita dah terlepas dah benda tu, kita teguran tu bagus. Tapi dia nak terima, tak terima pun tak apa. Tapi setakat lah alhamdulillah yang kerja dengan abang, kerja dengan abang semua lelaki. Tapi dalam 2-3 bulan ni abang ambil perempuan. Sebelum ni semua lelaki. Okey. Cah beli cahaya tu. Cah lah. Sini beli cah lah. Jom ambil tu. Akan. Ambil wire tak? Okey. Sebelum ni, abang bukan tak mau ambil perempuan. Okey. Abang suka ambilnya perempuan. Okay, sebelum ni abang sebab abang tempat rumah abang ni tak ada macam untuk surau perempuan nak semayang. Yang tu jam problem abang. Lagi satu, dulu masa abang buka yang kedai dekat Bagan tu, adalah sagi contoh 3-4 hari mesti dia cuti. Sebab misalnya kalau perempuan ni kalau period sakit dia lama kan, ada yang teruk-teruk kan. Tapi yang tu je lah, sebab bila dia main bulan, kadang-kadang tak cukup staff, abang jadi macam payah sikit. Bila tak cukup body, orang ramai, payah sikit. Yang tu je lah. Kadang-kadang ada perempuan, dia boleh tahan kerja kedai makan ni. Kedai makan ni sebenarnya nampak mudah tapi susah sebenarnya. Nampak mudah tapi susah. Tapi yang mana boleh bekerja tu bagi abang, alhamdulillah abang tak habis lah, selut lah. Yang mana sampai boleh buka bisnes pun abang selut. Sebab kedai makan ni kita guna tenaga yang banyak. Boleh buka tapi tenaga yang banyak.
Sebab banyak benda yang kita nak kena buat. Kalau contoh, kalau hampa buka sendiri, hampa nak kena angkat barang sendiri, hampa nak kena pergi beli ayam, tolok ayam kan. Tolok ayam 40 ekor kan. Mana nak tahu kan rezeki nanti ke depan. Macam tu. Tapi kalau hampa boleh buat benda ni bagi abang, oh hebat lah. Hampa memang hebat. Nah. Tapi alhamdulillah abang dapat pekerjaan yang perempuan pun okey. Tak banyak songih, kerja pun okey. Kalau setakat lah terbaru ni dia main bulan pun dia tak ada lah macam pagi tidur kan abang panggil Minah angkat ayam. Faham tak? Dia pipi dia angkat ayam. Senyum pun kat customer. Lepas tu customer pun komplain kat abang, awak muka Minah macam muka belangor pun. Kan? Macam muka belangor dengan muka Minah ni macam apa? Tak senyum. Abang pun tak mau lah lagu tu sebenarnya. Satu lagi attitude. Attitude kat kedai pun customer akan tengok. Kan? Contoh kalau apa kan ada apa kerja kedai makan jangan ada mulut merah terang tu. Satgi kau. Satgi orang nak makan ke awak tengok mulut merah apa. Gitu kan? Tapi betul attitude kena jaga kedai makan ni, kita punya macam environment kita pun kena jaga. Itu je lah ceritanya. Okay, dah berapa? Business. Okay, habis dah? Kita dah? Okay, bagi kita ambil gambar ramai-ramai. Apa buat peace? Siap. Tak nak? 1, 2, 3. Okay, siap. Kita akan tengok ni, Nampak tak? Okay, nak. 1, 2, 3. Okay. Nampak muka dia kecil. Banyak tak lepas. Tepi tu. Okay. Saya abang beli sembang kat ni. Beli sembang.